Hasil negara meningkat, bukti tadbir urus baik Pakatan Harapan. Bekas Menteri Kewangan Kerajaan Pakatan Harapan Lim Guan Eng berkata, peningkatan pendapatan negara menunjukkan pentadbiran kewangan sektor awam mampu dikendalikan dengan baik walaupun tanpa cukai barangan dan perkhidmatan GST. Ini adalah satu contoh kejayaan tadbir urus yang baik oleh kerajaan PH tanpa GST. Penghargaan patut diberikan kepada penjawat awam di bawah Kementerian Kewangan yang memastikan hasil kerajaan dikutip dengan teratur dan telus, ujar Setiausaha Agong DAP itu dalam satu kenyataan. Beliau berkata demikian merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Menurut laporan Ketua Audit Negara, hasil kerajaan persekutuan pada 2019 berjumlah RM264.415 bilion meningkat sejumlah RM31.532 bilion atau 13.5% berbanding tahun 2018. Kenyataan Guan Eng itu turut disokong oleh Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil dengan panjang lebar. Menurut beliau, hasil kerajaan persekutuan 2019 yang meningkat sebanyak 13.5% itu merupakan bukti bahawa Pakatan Harapan menunaikan manifestonya. Prestasi baik ini mampu dicapai walaupun cukai GST dihapuskan dan cukai korporat untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dikurangkan. Strategi Pakatan Harapan mengurangkan impak cukai terhadap rakyat berpendapatan rendah dan perniagaan berskala kecil dan pada masa yang sama mengurangkan ketirisan dalam kutipan cukai. Jelas berkesan, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Faiz, laporan Ketua Audit Negara membuktikan kritikan dan tomahan beberapa pihak, khususnya Barisan Nasional di bawah kawalan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkaitan penghapusan GST adalah salah. Pakatan Harapan telah meningkatkan pendapatan negara walaupun tanpa GST yang telah menyebabkan rakyat terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi. Hasil laporan tersebut juga menunjukkan dasar ekonomi PH berada di landasan yang betul, berpremiskan prinsip integriti dalam tata kelola negara. Peningkatan ini antara lain didorong oleh pengurusan fiskal yang berkesan dan berhemah dengan menerapkan elemen tadbir urus baik dan penjimatan, ujarnya. Beliau berhujah bahawa pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan keutuhan yang signifikan pada kadar 4.3% pada 2019 walaupun dalam keadaan ekonomi global yang lembab. Pelaburan langsung asing yang diluluskan juga mencapai tahap paling tinggi dalam sejarah ketika pemerintahan Pakatan Harapan di mana bagi tahun 2019 nilainya ialah RM82.4 bilion manakala pelaburan domestik mencecah RM125.5 bilion. Keyakinan pelabur ini sudah pasti disumbang oleh kestabilan politik PH dan kesungguhan menghapuskan korupsi, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Beliau juga menyentuh tentang langkah Kerajaan Pakatan Harapan mengkaji semula 121 projek infrastruktur bernilai RM13.93 bilion yang ditawarkan secara rundingan terus dan tender terhad oleh Barisan Nasional telah menjimatkan RM859 juta. Faiz menjelaskan 121 projek ini tidak termasuk projek mega seperti laluan rel Pantai Timur ECRL, transit aliran ringan LRT 3, Mass Rapid Transit MRT 2 yang melibatkan penjimatan ECRL RM21.5 bilion, LRT 3 RM15.02 bilion dan MRT 2 RM8.82 bilion dengan penjimatan hampir RM45 bilion. Selain itu, fasa 2 Klang Valley Double Track KVDT 2 yang juga telah dikurangkan harga dengan penjimatan RM790 juta. Seterusnya, beliau berkata kemampuan Pakatan Harapan meningkatkan hasil negara melalui dasar-dasar ini seharusnya dipandang tinggi oleh rakyat negara ini. Peluang harus diberikan semula kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negara ini supaya agenda ekonomi yang tuntas ini dapat diteruskan untuk memulihkan ekonomi negara terutama berhadapan pandemik COVID-19. Kerajaan Perikatan Nasional ternyata gagal untuk menguruskan ekonomi negara dengan mampan apabila MIDF melaporkan setakat akhir Oktober 2020 sahaja aliran keluar bersih dana asing melonjak ke RM23 bilion berbanding RM11.14 bilion bagi tahun 2019. Justru pentadbiran Pakatan Harapan yang bersih dan cekap ini harus menjadi pilihan rakyat. Jadikan perjuangan membenam kleptokrasi pimpinan Najib Razak bukan sesuatu yang sia-sia, tegas Faiz. Ini bukan kes masuk bakul angkat diri sendiri.
Terbukti langkah Sheraton yang kononnya untuk menyelamatkan Malaysia hanyalah satu pengkhianatan, ekoran keinginan melampiaskan nafsu untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia di saat negara sedang berhadapan dengan COVID-19. Jawablah di hadapan Allah SWT di akhirat kelak atas kejahatan kalian kerana menjatuhkan kerajaan yang baik.